Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zokan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So pagi ni Zokan pergi short saja video untuk expected untuk tengok ke mana arah pergerakan Bitcoin, sebab apa Bitcoin ada berlaku pergerakan yang menarik dan ada sedikit bullish signal untuk anda untuk tengok pergerakan sedikit rebound. So adakah kita akan rebound akan turun bawah, nanti akan pergi ke chart. Okay, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku untuk semalam. So inilah coin market cap. Kalau tengokkan dalam malam 1.6 trilion, kita dah turun pada 1.5 trilion dan volume agak tinggi daripada 90 lebih ke 110. So let's go tengok perkembangan semasa. Kita tengok total market drop 2.4% dan volume yang increase dengan drastik iaitu 66%. So ini kita akan expect semalam ada berlaku lagi penurunan. So daripada 35k Bitcoin sekarang berada di mana? Bitcoin berada di 34.2k iaitu 2.77%. So normally bila Bitcoin drop, expected altcoin lain juga akan turut dropping. So guys, let's go kita pergi ke chart kita ke Bitcoin, apa yang Zul nampak dan apakah expected yang kita akan buat lagi untuk hari kita akan tengok lagi pergerakan. So untuk Bitcoin apa yang berlaku semalam, Zul ada buat sedikit adjustment untuk Zul punya channel, iaitu Zul menggunakan line. Semalam Zul menggunakan line dan kita nampak channel ini. So Zul expected untuk price kita akan expectation kita akan touch bawah ini dulu sebelum kita ada small rebound ataupun buat huge rebound. So berdasarkan pattern ni, now kita dah pun berada di bawah dan apa yang menarik lah, pergerakan short term buy dah boleh pun boleh buat. Sebab apa? Kita ada pergerakan ini. Untuk di Bitcoin kita ada satu pergerakan price buat lower low dan RSI sedang buat higher low. So meaning ini adalah pergerakan bullish divergence. So apapun kita still lagi tengok adakah expected boleh berlaku. So pun untuk di store RSI pun sekarang berada di oversold. So meaning inilah good untuk potential hampir di oversold, bukanlah orang kata betul-betul oversold, hampir di oversold. So meaning expectation kita boleh price melakukan rebound sampai mana price target adalah expectation sampai di kawasan middle range. Sekiranya kita breakout ni, kita ada opportunity untuk sampai kawasan ni, dan kini sampai kawasan ni nanti expectation kita boleh ambil balik profit untuk yang kita entry untuk next last week kita ada masuk entry di kawasan almost untuk breakout yang kawasan ni semalam. Dia ada buy kawasan 37, kemudian price naik, kemudian tak ambil TP, kemudian price drop balik dengan drastik. So walaupun sekiranya price tu naik, nanti dia akan TP balik yang kata short term trade itu. Kemudian sekiranya dia price terus drop, dia akan holding. Kemudian kat sini dia mungkin untuk pagi ni dia akan deposit baru untuk buy untuk sini, especially untuk ambil TP di kawasan ni disebabkan signal ini, iaitu price buat lower low, RSI buat high low, price buat lower low, RSI buat high low, kemudian store RSI masih berada di bawah. So meaning kita ada opportunity untuk price to rebound at least ke kawasan around 35k, around 35 ke 36k, iaitu above trendline, middle trendline trainer ni. Kemudian sehingga breakout ni, meaning kita akan target di kawasan apa, iaitu kawasan around 37k. So itulah kawasan profit anda ataupun potential untuk bullish signal untuk expect kita rebound sedikit. Dan mereka rebound untuk more drastic atau lebih ke atas, kita perlu breakout channel tu, yang ini untuk breakout more ke atas. Kali kita expect akan berlaku sedikit correction ataupun rebound untuk ke atas sebelum sama ada dia nak breakout ke atas lagi ataupun turun bawah. Nanti kita akan tengok market dan apakah data Bitcoin masa itu. So inilah pergerakan Bitcoin yang tu expectkan boleh berlaku untuk hari ni. Hari apa? Adalah hari Ahad. So meaning untuk hari ni hari Isnin. So pagi Isnin. So ada possibility untuk hari ni kita akan melakukan kenaikan. So apa pun kita akan tengok bullish gap dulu. So BTC dominant. So apa yang berlaku sekarang, kita buat bullish gap. So another signal yang menarik di Bitcoin. So nampak price untuk hari Isnin buka ni. So meaning kita ada gap. So apa yang potential boleh berlaku ialah price boleh start rebound untuk close ini. So ini adalah kuartal bullish gap, itu expected price akan naik. Yes, probably dia akan ada sikit lagi drop, tapi pun disebabkan kita ke gap, so gap ini akan push price naik atas. So dengan kita ni, so pagi nanti Zul akan buy Bitcoin. So nanti Zul belum deposit lagi. Habis saja video nanti Zul akan deposit untuk di buy Zul. Kemudian Zul akan buy untuk Bitcoin untuk level ni berdasarkan itu price tadi. Zul tengok BTC tadi, iaitu price buat lower low. So meaning kat sini Zul akan expect terus. Zul akan stick Zul akan tengok 1 hour kejap. So 1 hour price dibuat lower low. So yang ni kita akan tengok 1 hour untuk masuk. So ada potential sama ada kita masuk di kawasan ni ataupun tu akan set sedikit lagi lower, iaitu lower mana untuk di 4 hours. Kalau zoom miss tak masalah, biarkan, tapi expectation kita dah miss kawasan ni maknanya.
niche buy ini. So walaupun seperti mana boleh instant buy ataupun dia akan start lagi almost 33.6. So hopefully price ada another push out ke bawah one more time seperti ini, dan another lower low dan another higher high. So expected barulah dia akan rebound. So untuk price target untuk buy untuk hari ini nanti dia akan setkan di kawasan 33.6. So sekiranya price hit, kita akan gain profit. Kalau segi price tak hit, kita biarkan naik atas, minim untuk kita net last position kita buy, kita akan kembali regain profit dan kita boleh ambil profit balik. So inilah net kawasan buy tu untuk expectation untuk at least dia rebound. So apapun untuk berdasar ni ada potential untuk price itu tak hit dah sini, price terus melakukan rebound, iaitu expected kita punya kawasan TP di Bitcoin. So itulah untuk short term. Untuk long term ada good opportunity. Sebab apa? Jika yes kita dah breakout ni, first target kita adalah 33k, hampir dah sampai, second adalah 29. So whatever price kawasan ni luar nampak potential untuk berlaku fake out dan melakukan balik kenaikan. So adakah ini permulaan? Ada potential untuk melakukan permulaan. At least sekiranya kita rebound, expected kita boleh rebound sampai kawasan trendline merah ni, dan sekiranya gagal masuk balik kawasan merah ni, meaning kita akan expected kita akan buat iaitu breakout, retest dan another push out ke bawah, iaitu bearish market itu 26k. So apapun, hopefully dia berlaku seperti mana yang Zul harapkan untuk long term punya pergerakan untuk tahun ni sebelum end of the year, iaitu price buat lower low, higher high, lower low, higher low di kawasan 60-50k, dan barulah lower low untuk end of the year ke masuk dalam 26-15k. Sebab apa? Kenaikan ini yang Zul nantikan, dan kenaikan inilah yang menyebabkan Zul tak close lagi position Zul untuk take profit, take modal. Kemudian yang profit Zul expected Zul akan tinggalkan. Kemudian sekian end of year kita dapat kawasan ni, Zul akan all in semua modal yang Zul ada dalam kawasan 26 dan 14k. Sebab apa? Inilah kawasan bearish bearish market nanti, expected good position ataupun last position untuk Bitcoin sebelum dia buat hyper pump seperti mana tahun-tahun sebelum ni, 2021, 2017 dan 2013. So itulah untuk Bitcoin. So untuk diorang komen semalam ada yang tanya pasal GMT. So dia akan pergi ke GMT dia expected yang ni stem ni. So GMT dia akan be Binance, dia ada Binance. So dia akan tengok, kemudian dia akan pergi juga sedikit Polkadot. Disebabkan apa? Di Discord channel ada yang tanya pasal Polkadot. So di stem kita akan tengok GMT USDT, GMT. So inilah kuartal expected coin baru ataupun tak pasti kat mana ada. So dia akan tengok yang ni dulu, adakah ada di chart lain. GMT ada di KuCoin, dia akan tengok di KuCoin sama juga. So kita akan pakai untuk di Binance saja. So untuk pergerakan ni kita akan tengok price sedang melakukan kenaikan. So meaning bukan good position untuk buy sebenarnya, disebabkan kita tengok price open swing high to swing low, dan price juga ikutkan pattern ni. Price dah buat quarter loose position, maknanya loose quarter momentum bullish. So now apa expected dia dah breakout, dah pun breakout, point of breaking. Untuk price target ni, untuk dia tengok kita rebound balik point breaking, now kita dah sampai target. So sekiranya Bitcoin rebound, kita expect dia boleh berlaku balik rebound ke atas. So siapa yang dah ada invest kawasan ni boleh good untuk hold untuk long term. Dan sekiranya nak invest balik, kita boleh tunggu Fibonacci sekiranya price return di kawasan ini antara 1.6 dan $1 adalah barulah consider good position untuk ada buy untuk long term. Dan juga beware untuk pergerakan 80% ke 90%, iaitu almost dalam kawasan ini. So kawasan ni kalau kita tengokkan 80-90%, kita ada satu horizontal ni, iaitu kawasan kalau ikutkan zoom lagi kawasan ni, kita akan nampak satu high breakout dan kita buat consideration dan gunakan. So inilah kawasan. Sekiranya anda buy di kawasan 1.6 dan 0.8, sekiranya price drop lagi ke kawasan 45 sen ataupun 50 sen dolar, consider ini adalah kawasan anda must buy lagi. So meaning inilah kawasan kita akan buy. Drop lagi kawasan ini kita buy, sekiranya drop lagi bawah ini, meaning kita akan expected kuartal GMT ni akan lose position dalam market, ataupun expected GMT ni ada something wrong dengan dia punya fundamental. So apapun, inilah consider good position untuk buy sekiranya price return ke kawasan ini. So untuk long term, inilah kawasan best buy untuk anda kita buy untuk di kawasan GMT. So untuk Polkadot, kenapa ada yang tanya adakah good position untuk buy? So untuk Polkadot, macam tu cakapkan sebelum ni, Polkadot consider good position untuk buy. Sebab apa? Dia dah drop ke kawasan pada swing low ke swing high tu, dah jatuh dalam box purple orange kita ni, iaitu last support, iaitu antara, kalau anda buy Polkadot untuk sekarang ni, price atas dengan current price berada 75%. So consider good position untuk buy, sama juga macam GMT, whatever price antara 22 dan 32 adalah good position untuk buy. Tapi untuk ni kita akan expected untuk price sedikit loose momentum untuk bullish. Tu next target ialah
whatever price ni anda boleh buy monthly, dan sekiranya price drop sampai mana, ada satu trendline bawah ni iaitu antara $7. Sekiranya $7 adalah inilah kawasan last buy untuk kita invest untuk long term. If kita kena buy monthly dan kena drop lagi $7, kita buy lagi, dan sekiranya price tu drop lagi bawah ni, meaning ada something wrong dengan dia punya fundamental. Ataupun untuk fundamental, jika kita nak invest dalam suatu market, kita perlu invest duit yang expectation boleh anda loss. So meaning kalau anda invest kawasan ni around ni lah 1k 2k, so hopefully anda boleh invest duit. Kalau projek tu gagal, anda boleh loss 2k, tapi sekiranya price tu return balik ke atas daripada point ini adalah expectation, kita boleh profit. Sekiranya price tu drop naik sekarang, expected at least ke all time high 300%. Tu meaning kalau anda invest 1k kat sini, expected price sampai kawasan ni, total punya asset akan berada 4k. Tu meaning anda untung bersih 3k. So itulah potential untuk investing. So investing dah seperti kita perlu invest duit yang expected kepada loss. So sama anda nak buy, so inilah consider good position buy untuk long term, at least untuk next punya next bulan, iaitu expected tahun 2025. So whatever price antara kawasan ni lah good position untuk buy untuk long term untuk Polkadot. So guys, itu aja untuk pagi ni. Sekiranya anda ada lagi kuota permintaan untuk ruang komen, type ruang komen untuk another coin. So untuk minggu 2 ni Zul akan busy sikit. Even di Discord channel pun Zul tak sempat nak reply lagi. Untuk semalam tengok 50 mesej, so nanti Zul akan cuba reply kan. Ada nampak mungkin Zul ada termiss kata chat. Tadi ada yang tanya Zul pasal Polkadot, so hopefully ni dapat membantu anda. So guys, apapun di Bitcoin currently good, untuk di 4 hours kita nampak expectation boleh berlaku sedikit rebound ke atas. So apapun, hopefully kita ada kena sikit lagi untuk touch kawasan ni sebelum lakukan. Sebab apa, price sekarang ni dah buat lower low, RSI dah buat higher low. Kemudian di BTC juga kita dah ada dominant kuartal BTC gap dah pun berlaku bullish gap. So meaning kita ada expectation mungkin boleh sedikit lagi drop ke bawah sebelum dia melakukan rebound. So apapun, inilah keputusan yang cantik untuk Bitcoin untuk buat rebound. So inilah good untuk kita short term. Untuk long term kita perlu tengok Bitcoin breakout dulu channel ini untuk more naik ke atas. So guys, itu saja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan. So join YouTube membership untuk dapat more info. Ataupun untuk minggu 2 ni Zul busy sikit. Sebab apa, hari Selasa ni esok adalah last Zul bekerja, and then nanti Zul akan kuartal start bisnes sendiri dan kuartal menjadi seorang lanun lah. Sebab apa, lepas ni Zul akan buat kehidupan sendiri. Tu meaning Zul akan expected kata bekerja untuk diri sendiri. So guys, itu saja untuk pagi ni. Like dan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Fucking hands up.